Pernah tak pakai produk tertentu ya yang ada bahan-bahan tertentu dan pakai tu dengan sasaran tertentu? Contohlah, nak kulit lebih cerah, nak pudarkan jeragat, ya, tompok-tompok gelap, nak sekatakan tona kulit, nak jerawat hilang. Tapi bila dah pakai produk tu, nampak macam tak berkesan je produk tu kat kulit. Pernah? Pernah tak? Okey. So dalam video ini saya nak bincangkan kepada anda apa sebabnya produk itu bila kita dah pakai tapi tak nampak berkesan kepada kulit. Apakah sebabnya? Kita bincang dalam video kali ini. Hi glowy girls, hi glowy guys. Ya, sebagai pengguna skincare, memanglah kita akan rasa geram, ya, akan rasa macam kecewa, disappointed bila mana kita pakai satu produk tu dan ada sasaran yang kita nak capai tapi tak nampak macam produk itu berkesan pada kulit kita. So sebelum kita nak tuduh produk tu tak berkesan ke, sebelum kita rasa kecewa tu ke, saya nak bawa anda semua faham kenapa ada produk ya bila kita pakai tak nampak berkesan pada kulit kita. So supaya kita boleh perbaiki tindakan kita menggunakan produk tersebut dan buat tindakan yang lebih bijak dan betul untuk kulit kita. Okey? Sebab pertama, pakai tak cukup lama. Ya. Sebab istilah kita panggil lama ni kan untuk setiap orang berbeza-beza, very subjective. Some people think yang dia konsisten pakai seminggu, okey dah lama dah tu, sepatutnya dah nampak dah kesan ni. Ya, ada orang rasa macam saya dah pakai 2 minggu tapi tak nampak kesan lagi. So sebenarnya apabila kita menggunakan produk penjagaan kulit ni ya, memang perlu pakai konsisten untuk satu tempoh yang seiring dengan kitaran sel kulit. Itu memang basic rule ya. Kitaran sel kulit ni dikaji dalam sains ya, dia dapati bahawa untuk kitaran yang normal, kulit dalam keadaan baik, masih muda, masih kuat, 28 ke 32 hari kitaran dia. Jadi dijangkakan apabila kita pakai produk juga ya pada kulit kita, kita menggunakan tempoh itu untuk melihat perubahan daripada sebelum pakai produk itu dan selepas pakai produk itu. So, kitaran itu 28 ke 32 hari adalah kitaran yang mana dijadikan panduan. So, itu minimum lah kita panggil ya. Boleh jadi tempoh itu akan lebih lama sedikit bergantung pada jenis bahan yang anda gunakan. Ada setengah bahan ni memang perlukan masa yang lebih lama untuk betul-betul nampak kesan yang ketara. Sebagai contoh, retinol ya. This kind of ingredient, retinol ini ataupun mana-mana jenis retinoid, kita kena guna dia long term ya, baru kita nampak kesan dia. Ada setengah bahan memang kita nampak immediate tapi kita tak ingat ataupun tak sangka itu kesan dia sebenarnya. Contoh macam cleanser immediate lah. Lepas cuci muka, lepas kita cuci muka sepatutnya muka tu bersih, immediate. Tetapi bahan aktif yang bertujuan untuk merawat kulit, vitamin C contohnya, niacinamide contohnya, macam saya sebut tadi retinoid contohnya, apa-apa bahan dalam kategori merawat ni memang perlukan masa. So give yourself at about, saya fikir 4 minggu, 6 minggu itu paling pendek ya. Tidak mustahil anda perlukan masa yang lebih panjang sedikit sehingga ke 12 minggu untuk anda betul-betul nampak kesannya. Sebab kedua, produk tak nampak berkesan pada kulit adalah pakai tak konsisten. Maksudnya dia dah beli dah produk tu tapi sekejap dia pakai, sekejap dia tak pakai. Memang ada orang begini ya, jangan tak tahu, memang ada. Saya pernah, salah satu klien saya, seorang klien saya, dia bagi tahu saya produk ni memang bagus seperti yang puan cadangkan tapi saya tak nampaklah kesan daripada kulit saya. Saya pun minta dia explain ya, terangkan teknik dia guna produk tersebut. Dia terangkan betul lah, cleanser dulu dan sekian-sekian sampai sunscreen. Tapi bila mana saya tanya pada dia kekerapan penggunaan bila pakai produk ini, bagi tahu saya tarikh-tarikh last pakai bila, malam tadi ya, sebelum tu pakai tak adalah, 2-3 hari sebelum tu terlupa. Kalau begini memang lagi lamalah tempoh nak nampak kesan produk tersebut pada kulit ni, yang kita panggil pakai tak konsisten. Maklumlah ya, kadang-kadang kita ni ada hari malas sedunia. Ya, dia pun ada hari malas dia tak pakai, ada hari rajin dia ingat dia pakai. So nak bagi tahu ya, mana-mana produk skincare di dunia ini
Kalau kita sekejap pakai, sekejap tak pakai, ya, itu bukan namanya skincare, ya. Itu macam chip semua lah, sekejap ada, sekejap tak ada tu. Jadi kesannya lambat lagi nak nampak. Boleh jadi tak nampak-nampak pun kesan tu pun boleh jadi juga, kerana ada bahan aktif ni memang perlu konsisten pakai untuk anda betul-betul nampak perbezaannya pada kulit anda. Sebab ketiga, produk tak nampak berkesan pada kulit adalah sasaran yang melampau. Ya, sasaran yang melampau. Maksudnya dia memang contohlah ya, sasaran yang paling biasa saya nampak adalah dia nak kulit dia cerah. Ya, lepas dia pakai satu produk tu dalam tempoh 4 minggu, 5 minggu, 6 minggu ataupun habis sebotol tu, memang nampak pun perubahan pada kulit dia, tapi bagi dia tu tak memuaskan hatinya sebab sasarannya lebih jauh. Kerana dia tengok testimoni, wah orang ni pakai macam ni dengan macam ni, lain macam kulit dia. Sasaran begini dikatakan sebagai sasaran yang terlampau tinggi lah. Too much for you. Baik, setiap kulit kita kena faham berbeza ya. Dan kita kena bagi sasaran yang reasonable. Malahan kalau dalam kajian-kajian sains pun ya, kalau baca teliti kajian tersebut, ada bahan-bahan ni apabila diuji maksimum dia sampai tahap begini. Tapi average secara purata ramai-ramai yang pakai produk tu dia ada pertengahan dia, mid dia ya. Ada juga yang mungkin dia punya perubahan tu sedikit sahaja. So kenapa ada perbezaan perubahan kepada kulit? Sebab kulit tu berbeza-beza. Apa yang dialami oleh kulit persekitaran kita ni pun berbeza-beza. Kita punya cara hidup berbeza-beza. Pemakanan kita pun berbeza-beza. Jadi semua faktor ini mempengaruhi macam mana produk tu bertindak pada kulit kita. So saya sarankan untuk anda tangkap gambar sebelum pakai produk tersebut, dan kemudian bila dah sampai satu tempoh ataupun habis satu botol produk, dan tengok perubahannya dengan menangkap satu lagi gambar. So dengan cara itu dia make sense tau to you. So kita akan nampak keberkesanan produk. Oh begini sebelum ni, begini selepas ni. Salah seorang orang yang biasanya buat begitu adalah saya. Sebab kulit saya ni dikategorikan alhamdulillah sihat. So bila kita pakai satu-satu produk, saya lah ya, saya pakai produk itu, saya kena tangkap gambar untuk tengok, oh betul lah ada perubahan. Sebab perubahan tu walaupun tidak ketara, tapi dia perubahan yang baik dan benar ya. The true changes ataupun the true improvement yang mana sesuai dengan kulit saya. Do the same thing. Okey, sebab keempat, kenapa produk nampak macam tak berkesan kat kulit saya adalah tak perasan sebab perubahan itu kecil. Ini lebih kurang yang ketiga tapi saya nak jelaskan juga ya, perubahan itu ada tapi tak perasan sebab perubahan itu kecil. Ini sering berlaku kepada mereka yang permulaannya ketika menggunakan produk itu pada awalnya kulit dia dah tak ada masalah yang berat-berat sangat. Jadi kalau kita tengok graf perubahan kulit ni, dia bukan macam syok, macam naik macam tu dah. Dia macam dah naik, lepas tu dia mula mendata naik sikit je. So perubahan ada tetapi tidak nampak ketara kerana kulitnya itu pun masa mulakan tu tak banyak masalah. Faham ya? So ada perubahan tapi tak banyak masalah, ataupun perubahan tu tak macam seperti orang lain yang sangat besar. So ini boleh berlaku. So itu menyebabkan kita tak perasan lah ya. Perubahan walaupun kecil mesti diambil kira dan konsisten pakai. Terutama jika anda mempunyai kulit yang alhamdulillah sangat baik dan ketika bermulanya itu kulit itu ada masalah tapi kecil je. So perubahan ada tapi tidaklah bukan dalam keadaan yang ketara. Okey? Sebab kelima, kenapa produk tak nampak berkesan pada kulit adalah sebenarnya ya, perubahan itu berlaku dengan kadar yang perlahan disebabkan bahan aktif di dalam produk itu ada pada kadar yang rendah. Sebagai contoh, anda guna vitamin C dalam serum tertentu itu contohnya dia mempunyai kadar yang rendah je lah, kadar bawah 10%, sikit je ya. So perubahan itu berlaku tetapi sangat-sangat perlahan sehingga satu tempoh kita pakai 2-3 botol serum tersebut rasa macam adalah perubahan tapi ya Allah dia tak ketara sangat ya. Biasanya produk begini memang wujud di pasaran, produk dengan bahan-bahan aktif yang agak rendah kadarnya peratusannya ini selalunya bagus untuk skincare beginner, bagus untuk mereka yang mempunyai kulit yang sensitif, bagus untuk mereka yang baru nak mula guna bahan tersebut tapi dia takut-takut kalau pakai bahan yang terlalu tinggi, takut merengsakan kulit, jadi dia mulakan dengan kadar yang rendah dahulu. So produk sebegini sebenarnya not bad, really good, ada sasaran penggunanya. Tapi kalau orang tertentu pakai, perubahannya memang
agak perlahan dan perubahan yang perlahan ni mungkin menyebabkan kita rasa tak sabar. Ya, tak apa, teruskan pakai dulu sampai habis satu botol. InsyaAllah kalau dah habis satu botol tu, tukarlah kadar yang lebih tinggi sedikit. So, ada perubahan tapi sangat perlahan. Itulah tadi 5 perkara yang saya kira adalah sebab yang penting untuk menjawab kepada persoalan kenapa produk ataupun bahan ini tak nampak berkesan pada kulit saya. Kepada yang bertanya itu, semoga ada jawapanlah daripada video ini. Ada tak sebab-sebab lain yang anda fikir merupakan punca kepada anda rasa macam bahan tersebut ataupun produk tersebut tidak nampak begitu berkesan pada kulit anda? Boleh kongsikan di ruang komen. Nanti kita ulas dan mungkin kita boleh jadikan topik untuk video yang akan datang. Okey, bye-bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata, buat sekarang ya. Subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.